Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfazilah binti Jusuf Elias Yusof, P74796, akan membentangkan berkaitan kajian kata sinonim juara, analisis linguistik korpus. Seterusnya, pengenalan kajian ini. Bahasa Melayu dapat berkembang dalam pelbagai bidang ilmu termasuklah bidang sains dan teknologi kerana kemajuan perkembangan teknologi maklumat dan ICT yang sedang memuncak. Ramai pengkaji bahasa yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi komputer untuk mengkaji linguistik korpus, iaitu kajian pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus transformasi statistik senarai kekerapan kata oleh Imran Hu 2009. Penulis telah meneliti statistik maklumat kekerapan kata dalam kajian berasaskan korpus terhadap manifesto pilihan raya pada tahun 2008. Penulis telah membuat perbandingan dalam kajian dengan melihat kepada kekerapan mentah
kekerapan relatif, visualisasi data kekerapan di antara manifesto BN, PTR, PAS dan DAP. Seterusnya, penulis telah menggunakan Wordsmith 5.0 untuk menjana senarai kekerapan kata dengan kaedah statistik yang berbeza. Kajian kedua adalah melibatkan Language and Computer, New Direction in Language Research and Teaching oleh Yuzuku Shimaji dalam Journal of Language Study, Volume 8. Penulis mengaplikasikan penggunaan komputer melibatkan kajian korpus perisian akses dalam melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan bahasa. Penulis membincangkan tentang kepentingan kajian bahasa yang menggunakan data korpus, iaitu mempunyai keupayaan dalam mengakses data yang besar, menyimpan dan mengendalikan data dengan cepat dan mudah. Seterusnya, kajian berkaitan dengan kata aspek yang kedua konsep ilmu iaitu kata sinonim. Kajian pertama ialah sinonim dalam bahasa Melayu, satu pemberian semula oleh Hasminda Haji Hassan pada tahun 2006. Penulis telah menganalisis sebanyak 30 kata nama yang dipilih secara lawak daripada Kamus Sinonim Antonim Melayu Utusan 1997 sebagai sampel kajian. Penulis telah menggunakan analisis komponen makna bagi membandingkan kesinoniman kata berdasarkan bilangan kesamaan Fito yang dikongsi bersama. Kesinoniman perkataan sinonim yang dikaji adalah ditentukan oleh dengan menggunakan kaedah penggantian secara paradigmatik. Kajian kedua adalah berkaitan kata bersinonim dalam bahasa Melayu, satu penelitian oleh S. Natison 2006. Penulis ini adalah melihat kepada aspek-aspek kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang tidak menggunakan bahasa Melayu dengan tepat dan melibatkan perkataan sinonim. Perbincangan yang diteliti oleh penulis adalah melihat kepada golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas, kata pemberi, kata penegas, kata nafi, kata bantu ragam, kata sendi dan kata hubung yang dianalisis berdasarkan kata sinonim. Seterusnya, kajian ketiga adalah bertajuk menangani sinonim dalam kamus, satu pendekatan sematik ranahan oleh Rusmadi Baharudin pada tahun 2008. Penulis mengkaji perkataan yang melibatkan kata sinonim dalam bahasa Melayu untuk membuat pemberian makna sesuatu entry dalam kamus. Penulis memberikan padanan kata yang sama atau mirip maknanya dengan entry atau kata masukan yang ditakrifkan. Seterusnya, bahagian metodologi kajian ini, kaedah pertama dalam kajian ini adalah proses yang melibatkan pembinaan data korpus akhbar sukan online, iaitu perakaman data dilakukan oleh saya dengan mengambil dua artikel bidang sukan akhbar dalam talian, iaitu Akhbar Harian Metro, Utusan Online dan Kosmo Online. Kaedah kedua pula adalah melibatkan kaedah kuantitatif, iaitu saya akan melihat kekerapan perkataan sinonim, juara, jago, johan dan pemenang dalam data korpus sukan online yang dibina. Kaedah ketiga pula adalah penghuraian secara kualitatif terhadap dapatan hasil data yang diperolehi akan dilakukan oleh saya. Seterusnya, pemprosesan data dilakukan. Data-data ini kemudiannya diproses melalui perisian komputer yang dikenali sebagai Encon 3.4.3W. Tugas yang dapat diaplikasikan dengan penggunaan Encon 3.4.3W adalah menyenaraikan semua perkataan yang terdapat dalam korpus kajian dalam bentuk mengikut abjad dan frekuensi atau kekerapan sesuatu perkataan. Analisis kajian pula, saya meneliti setiap kata sinonim ini menurut Kamus Dewan edisi keempat, itu pada tahun 2010, dapat menjelaskan dalam jadual berikut, iaitu perkataan juara membawa maksud pemimpin dan pelerai di gelanggang sabung juru adu, orang yang memimpin sesuatu majlis jamuan, johan dalam pertandingan, ahli dalam sesuatu permainan, orang kedua penting dalam persembahan dikir barat yang tugasnya memulakan dikir barat dalam keadaan duduk dan diikuti oleh awak-awak. Bagi maksud johan pula ialah dunia alam,
orang yang menang dalam pertandingan juara. Perkataan jago pula membawa maksud ayam jantan, calon dalam sesuatu pemilihan, manakala pemenang pula membawa maksud orang yang menang. Seterusnya, medan makna yang akan diteliti terhadap kata sinonim juara, jago, johan dan pemenang. Hal ini, perkataan juara, johan dan pemenang membawa medan makna iaitu orang yang menang dalam pertandingan, manakala jago pula adalah calon dalam satu pemilihan. Bagi analisis seterusnya, melihat kepada aspek kekerapan dan ranking kata perkataan sinonim. Bagi perkataan juara membawa kepada kekerapan sebanyak 7,333 iaitu pada tahap ranking ke-42. Seterusnya, perkataan jago pula mempunyai kekerapan sebanyak 1,016 dan kedudukan rankingnya adalah 421. Bagi perkataan johan pula mempunyai kekerapan sebanyak 77 kali dan kedudukan rankingnya adalah yang ke-2919 dan pemenang mempunyai kekerapan sebanyak 968 kali dan kedudukan rankingnya adalah 446. Bagi cara pengiraan kekerapan relatif dilakukan berdasarkan formula tersebut, iaitu kekerapan perkataan akan dibahagikan dengan jumlah keseluruhan perkataan dan kemudiannya didarabkan dengan 100%. Sehubungan ini, jadual berikut menunjukkan kepada kekerapan mentah, ranking dan kekerapan relatif kata sinonim juara, johan, jago dan pemenang berdasarkan pemerhatian dalam data korpus akhbar sukan online. Perkataan juara mempunyai kekerapan relatif sebanyak 0.296, jago pula kekerapan relatifnya ialah 0.041, bagi johan ialah 0.003 dan pemenang adalah 0.039. Seterusnya, jumlah peratusan penggunaan kata sinonim juara, jago, johan dan pemenang dalam data korpus akhbar online dapat dilihat dalam catapai tersebut, iaitu perkataan juara mempunyai nilai tertinggi iaitu sebanyak peratusan tertinggi iaitu sebanyak 78%, diikuti dengan perkataan jago sebanyak 11% dan pemenang 10%, manakala perkataan johan itu hanya mempunyai 1% sahaja. Bagi analisis seterusnya, kata sinonim yang bersesuaian akan diaplikasikan dalam ayat mengikut konteks akan ditandakan right seperti dalam jadual. Bagi contoh 1 dan 2 adalah membawa kepada kata sinonim juara, iaitu contohnya pengurus Greece selepas berjaya membawa juara Euro 2004 itu mara kepusingan, dan ayat kedua pula adalah melabuhkan tirainya dengan Jerman dinobatkan juara Piala Dunia buat kali keempat, menunjukkan hanya perkataan juara sahaja yang sesuai pada ayat tersebut dan tidak dapat digantikan dengan perkataan jago, johan dan pemenang. Berikut bagi contoh ketiga pula adalah menunjukkan bagi penggunaan kata jago, iaitu semangat itu mereka sampaikan melalui jago perseorangan negara Datuk Lee Chong Wei. Berikut juga contoh perkataan bagi johan dan pemenang bagi contoh ayat ke-5 dan 7 yang tidak dapat ditukarkan kepada contoh perkataan lain kerana tidak bersesuaian. Walau bagaimanapun, kata sinonim ini tidak dapat ditukar ganti dengan semena-menanya kerana dapat mengubah maksud ayat dan menjadikan ayat tersebut tidak gramatis. Contoh di sini dapat lihat pengurus Greece selepas berjaya membawa juara Euro 2004 itu mara kepusingan, membawa maksud yang gramatis, manakala contoh ayat kedua, pengurus Greece dapat berjaya membawa pemenang Euro
2004 itu mara kepusingan dapat mengubah maksud ayat dan menjadikan ayat itu tidak gramatis. Walau bagaimanapun, pengkaji mendapati ada juga di antara keempat-empat kata sinonim ini yang bersifat luas, iaitu kata sinonim ini boleh digunakan secara bertukar ganti dengan bebas dalam ayat tanpa menjejaskan maknanya. Contohnya bagi juara dan Johan, impian menyaksikan juara Piala FA dan Piala Sumbasih. Bagi ayat kedua pula, impian menyaksikan Johan Piala FA dan Piala Sumbasih. Hal ini perkataan juara dan Johan dapat digantikan dalam ayat dan tidak mengubah maksudnya. Begitu juga dengan perkataan pemenang dan juara dan pemenang dan jaguh dalam bagi contoh B dan C. Seterusnya, saya melakukan pendefinisian semula bagi setiap kata sinonim yang dikaji, iaitu perkataan juara dapat didefinisikan sebagai berada pada tahap yang tinggi dalam sesebuah pencapaian yang mendapat sanjungan daripada ramai pihak. Perkataan jaguh pula ialah seseorang yang mempunyai kemahiran dan penguasaan dalam sesuatu perkara yang menjadikan dirinya mahir dan cekap untuk mencapai kemenangan. Perkataan Johan pula dapat didefinisikan sebagai mencapai kemenangan dalam sesuatu pertandingan, sama ada pada peringkat pertama atau kedua, contohnya Johan atau naib Johan. Bagi perkataan pemenang pula membawa maksud individu yang berkelayakan mendapat pengiktirafan setelah berjaya dalam sesuatu pertandingan. Seterusnya, kesimpulan bagi kajian ini, kajian linguistik korpus mampu menghasilkan data yang sahih kepada pengkaji bahasa dalam meneliti aspek-aspek bahasa yang ingin dikaji. Secara keseluruhannya, berdasarkan kajian ini, terdapat yang membawa makna sinonim bagi perkataan dalam kajian ini. Namun begitu, bukan semua adalah bersifat luas, iaitu dapat digunakan secara bertukar ganti dengan bebas dalam ayat. Perkataan tersebut mestilah digunakan berdasarkan makna yang didukung di dalamnya dan bersesuaian dengan konteks ayat yang hendak dihasilkan supaya gramatis dan difahami oleh pembaca. Sekian, terima kasih.